Cukuplah, Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku, melainkan Allah. Nur, yaitu cahaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan yang disembah, melainkan Allah. Ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi Innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.
Zuq innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, musliman, hadirin, hadirat rahimakumullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala min surat Ad-Dukhan, daripada surah Ad-Dukhan ayat 38. Firman Allah, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kata Allah, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan, iaitu hari kiamat, adalah hari yang dijanjikan bagi mereka semuanya, iaitu hari yang seorang karib, yakni seorang sahabat karib, tidak dapat memberi manfaat kepada sahabat karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dialah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Surah Ad-Dukhan ayat 38 sampai 42. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Dunia ini diciptakan untuk sesuatu hikmah. Ada sebab-sebab tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia yang kita diami sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan memberitahukan kepada kita tentang keadilan serta maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan sesuatu dengan cara main-main dan sia-sia dan juga batil.
Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila dia cipta sesuatu, bukanlah penciptaan dia itu main-main. Dia bukan cipta main-main begitu. Bukan sesuatu benda yang Allah Ta'ala ciptakan ini sia-sia dan juga membawa kebatilan kepada makhluk dia. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah-hikmahnya yang perlu kita sama-sama fikirkan. Apakah hikmah penciptaan langit dan bumi dan perkara-perkara yang berada di antara kedua-duanya? Afala tatafakkarun? Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Surah Sad ayat 27. Yang bermaksud, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah dugaan bagi orang-orang yang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir dari siksaan api neraka. Orang-orang kafir, mereka ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Corak pandangan orang yang tidak beriman, mereka tidak mengetahui hikmah-hikmah penciptaan Allah berbanding dengan orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia melihat segala ciptaan yang Allah Ta'ala cipta ini bukanlah satu perkara yang sia-sia, mempunyai hikmah dan tujuan-tujuan tertentu. Antaranya adalah untuk supaya manusia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya Allah kata ciri-ciri orang mukmin ni apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ataupun ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah maka meningkat imannya. Meningkat imannya. Kita tengok bagaimana langit, Allah kata aku dirikannya tidak bertiang. Bagaimana bumi seperti hamparan. Kalau kita tengok dalam gelap bulat, tetapi kita duduk atas bumi ni macam dihampar saja bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh buat benda-benda ni? Allah suruh manusia fikir, kemudian ingat pada dia bahawasanya manusia tak boleh buat, aku saja yang boleh buat. Jadi jangan sombong atas dunia. Kena ingat pada aku. Kena puji aku selalu. Kerana akulah yang telah memberi segala-gala nikmat dan manfaat kepada kamu semua. Itu tujuannya Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi kepada kita ni. Selain daripada tempat kita untuk bercucuk tanam bagi mengutip hasilnya di akhirat nanti, iaitu beribadah. Pijak bumi, buat masjid, buat surau untuk dijadikan tempat ibadah. Allah Ta'ala jadikan tempat yang mulia di muka bumi. 3 tempat mulia yang Nabi suruh kita kalau boleh ziarah sepanjang hidup kita sebelum mati. 3 tempat ni jangan tak pi, kalau boleh pi.
iaitu Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Kita ni Mekah, Madinah tu pi dah. Masjidil Aqsa tu kadang ramai yang tak pi lagi. Bukan tak boleh pi, bukan tak ada duit nak pi, ada, tapi tak boleh nak masuk. Susah nak masuk. Kalau boleh masuk macam Mekah, Madinah, boleh pi ramai dah pi. Gitu. 3 tempat ni. 3 tempat barakah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Ziarah. Begitu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja-saja macam tu? Kita ingat Allah Ta'ala cipta kita ni main-main macam tu ke kan? Macam budak-budak ambil plastisin tu, ronyeh, jadi gajah. Sekali lagi ronyeh, jadi zirapah. Lagi ronyeh, jadi ayam. Macam tu saja kah? Tanpa ada tujuan apa-apa? Tidak. Allah Ta'ala cipta setiap makhluk dia mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu. Dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Itulah tujuannya tu. Yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Mulk ayat yang kedua tu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kujadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amal solehnya kepada Allah. Amal soleh, yang mana amal soleh ini akan dihisab Allah Ta'ala esok di akhirat setiap orang. Jadi Allah cipta manusia di dunia ni, Allah lahirkan seorang makhluk, seorang manusia untuk dia jadi Islam. Tetapi Allah Ta'ala beri dia pilihan, sama ada nak Islam atau nak kafir. Cahaya sudah ada, petunjuk sudah ada di hadapan dia. Terpulang pada dia lah nak pilih jalan mana. Islam dah ada, batil dah ada. Dia pilih mana? Akal yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tiba-tiba dia pilih yang batil, maka rugilah dia. Ada orang Allah Ta'ala bagi akal kepada dia, dan dia berusaha untuk memilih jalan yang betul, berdasarkan, berpandukan dalil ataupun berpandukan panduan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quranul Karim. Kalau tak ada Nabi, kalau tak ada Quran, padanlah manusia pilih kesesatan. Tak ada petunjuk. Tapi dah ada petunjuk dah. 23 tahun Nabi berdakwah. Nabi wafat, tinggal Quran, tinggal hadis. Diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama, tuan-tuan guru, mengajak kita tentang agama, suruh masuk Islam, suruh beriman kepada Allah. Tapi ramai yang tak mau beriman. Sebab apa? Sebab mereka memilih untuk tidak mau nak beriman kepada Allah. Dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman kepada Allah.
Hasil daripada ikhtiar mereka sendiri. Begitu. Allah tidak zalim kepada Ah Chong dan Ramasamy serta Joseph. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi kepada mereka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Itu tandanya Allah tidak zalim kepada mereka. Mereka juga umat Nabi. Tapi mereka memilih untuk mensyirikkan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan mereka untuk beriman kepada Allah. Kan? Macam Abu Talib, mak Nabi, bapa Nabi Abdullah, mereka hidup sebelum Nabi jadi rasul. Jadi tak ada orang, tak ada rasul yang nak mengingatkan mereka untuk beriman kepada Allah. Tak ada Nabi, tak ada Rasul yang nak mengingatkan mereka. Maka ulama kata mereka adalah ahlul fitrah. Terpelihara keturunan para Nabi ni daripada perkara-perkara syirik. Tetapi Abu Talib, Abu Lahab, mereka hidup selepas Nabi jadi Rasul. Selepas Nabi dah dilantik Allah menjadi Rasul untuk menyebarkan Islam, mengajak orang masuk Islam, beriman kepada Allah. Tetapi Abu Talib memilih untuk syirik pada Allah. Abu Lahab memilih jalan untuk syirik pada Allah. Maka kafirlah mereka. Begitu. Jadi kita hidup zaman Nabi dah jadi Rasul ke? Nabi belum jadi Rasul lagi? Jadi kena beringatlah. Kita memang kena ada tanggungjawab nanti. Kalau kita tak beramal soleh, kita takut kita ni jadi orang rugi ya. Nak kata duduk dalam neraka selama-lamanya tu insya-Allah tak kot. Tapi kalau duduk sekejap tu mungkin adalah. Bagaimanapun kita minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada api neraka. Bila kita minta macam tu, hidup kita atas dunia pun nak kena buat perangai macam orang tak mau masuk neraka lah. Tapi nak minta ayat tak mau masuk neraka. Tapi duk buat perangai orang nak masuk neraka. Namun demikian, sifat manusia dah memang macam tu. Tidak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khatta'u at-tawwabun, kata Nabi. Setiap anak Adam itu berdosa. Dan setiap orang yang berdosa itu adalah mereka yang bertaubat daripada dosanya. Itu dia. Jadi kita senantiasalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dengan Allah Ta'ala selalu. Istighfar tu penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sampai habis tu baca. Ataupun paling kurang astaghfirullah begitu. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan iaitu hari kiamat itu, miqatuhum ajma'in, adalah hari yang dijanjikan bagi mereka semuanya, iaitulah hari kiamat di mana Allah akan menghukum masalah di antara sesama makhluk. Orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan, sedangkan orang-orang beriman akan mendapatkan pahala. Hari kiamat iaitulah hari di mana
pembalasan segala amal perbuatan manusia. Bukan tempat beramal lagi dah hari kiamat. Ingat, hari kiamat tempat menerima balasan. Kalau dunia ni convocation. Hari nak terima combo. Bukan hari jawab periksa hari tu. Hari nak terima scroll. Ijazah. Tak jawab periksa dah jawab dah. Keputusan pun dah tahu dah. Hari itu kita nak naik jumpa Chancellor. Nak dapatkan ijazah. Nak menyatakan bahawasanya kita telah selesai belajar. Dah dapat ijazah. Begitu juga hari kiamat esok. Setiap orang akan naik ke hadrat Allah. Menerima amal masing-masing. Ada orang yang terima amal daripada tangan kanan. Maka berbahagialah dia. Ada orang terima kitab amalan daripada wara'al-zahri, daripada belakang. Ni. Tangan kiri daripada belakang ambil amalan dia. Maka dia akan diheret ke dalam neraka. Wal'iyazubillah min zalik. Ini suatu tempat yang kita cukup bimbang, tuan-tuan sekalian. Cukup bimbang. Saya pun tak tahu macam mana, tuan-tuan pun tak tahu macam mana. Buatlah persediaan lala ni, tuan-tuan. Kubur tu tempat pertama kita. Orang kata pintu gerbang pertama nak masuk mahsyar. Kubur. Nabi kata kubur tu satu lubang daripada lubang-lubang syurga dan satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Beringatlah tuan-tuan. Kawan-kawan kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita dah duduk dalam tu, apa cerita pun kita tak tahu. Macam mana keadaan mereka pun kita tak tahu. Kita ni lagi macam mana pun tak tahu lagi kita keadaan macam mana. Buatlah persediaan. Walaupun ulama kata orang yang beriman ni dia takkan kekal lama. Dia tidak akan berada, kalau duduk dalam neraka pun dia takkan kekal lama dalam neraka disebabkan iman yang ada dalam diri dia. Tetapi tuan-tuan, siksaan neraka ni masya-Allah amat pedih. Amat pedih siksaan neraka ni. Teruk tuan-tuan, kita tak tahan duduk dalam neraka. Kalau boleh neraka tu kita tengok ajalah. Kita tak masuk. Kita tengok aja. Lalu titian sirat tu dan reling lagu tu aja. Neraka. Terus masuk dalam syurga. Yang tu yang kita nak. Lagi baik tak tengok terus. Masuk terus dalam syurga. Itu lagi bagus. Tapi nak boleh sampai tahap tu tuan-tuan, bukan sembarangan orang. Kena usaha. Orang nak dapat 9A plus ni, bukan tidur malam budak-budak hak macam tu. Mengaji siang malam pagi petang. Bercekang mata, baca buku, buat homework macam-macam. Cari kaedah-kaedah smart learning dan sebagainya. Baru dapat 9A. Hak jenis duk mak rempit saja. Macam mana nak boleh 9A? Kita hak bangun malam pun setahun 2 kali je. Macam mana nak boleh kedudukan yang macam tu? Kena bagi rajin sikit buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Macam tu. Sepanjang hidup kita yang Allah bagi ni. Supaya kita tak jadi orang yang rugi. Sebab di akhirat nanti Allah cerita dalam ayat ni sekali kita baca, seorang sahabat karib pun atas dunia
tak boleh bantu sahabat karib dia nanti di akhirat esok. Tengok saja pun. Tengok pun macam tengok tak peduli lah. Seorang mak tak peduli kepada anak dia. Seorang bapa tak peduli kepada isteri yang dia paling sayang atas dunia dulu. Di akhirat nanti, tuan-tuan. Ya? Kata Allah, kalau seseorang itu telah diberikan kitab amalnya di sebelah kanan, maka dia berbahagialah dia. Dan kemudian dia akan kembali bersama keluarga dia dengan gembira. Maknanya keluarga dia dah berjaya dah masuk dalam syurga. Tinggal dia saja. Bila dia pun dah berjaya, Allah Ta'ala giring dia masuk dengan keluarga dia sekali dalam syurga. Bergembira. Sebab itulah baiti jannati. Yang orang kata, rumahku syurgaku. Bukan sekadar rumahku syurgaku, makan berak kencing tidur ya. Hubungan suami isteri mesra, tapi jauh daripada syariat agama. Tak jadi lagu tu. Dia kata baiti jannati tu orang yang mengambil berat, keluarga yang amat menitik beratkan soal-soal syariat di dalam keluarga dia. Itu yang kata baiti jannati. Anak isterinya disuruh solat, disuruh tutup aurat, bapaknya mencari rezeki yang halal daripada sumber yang halal. Begitu yang boleh kita katakan baiti jannati. Tapi bukan baiti jannati sekadar hanya kemesraan dalam keluarga. Tunjuk gambar pi makan angin di hotel, satu family, senyum je, peace, angkat tangan begitu suami isteri. Isteri ketang ke dada, nampak buah dada. Gembira, keluarga gembira. Anak-anak pakai spender saja, tuan-tuan, mandi. Keluarga gembira, malam lunch. Pakai baju tak cukup benang. Gembira. Adakah kita mengiktiraf, Islam mengiktiraf itu keluarga baiti jannati? Dah. Itu bukan baiti jannati. Itu nari an-nari. Baitun nari an-nar. Rumah neraka, dalam neraka, finnar. Yang tu. Bapa yang dayus. Bapa yang akan menyesal di akhirat nanti. Tidak mendidik anak mengikut corak Islam. Anak isteri. Allahu Akbar. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan dan orang-orang beriman akan mendapatkan pahala mengikut amal perbuatan mereka atas dunia masing-masing. Firman Allah, miqatuhum ajma'in, hari yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Artinya adalah semua manusia, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Nabi Adam sampailah umat Nabi yang terakhir sekali, semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah. Boleh bilang dah agak-agak manusia. Daripada Nabi Adam sampai ke umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Tak ada angka yang boleh bilang, tuan-tuan. Letaklah 80 trilion ke 1 bilion trilion ke, memang lebih lagi. Lebih, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana luasnya mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita esok. Dengan keadaan manusia yang tak boleh nak dibilang begitu banyak.
Allahu Akbar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah, yauma la yughni maulan 'an maulan syai'a, iaitu hari yang seorang qarib, sahabat qarib tidak dapat memberi manfaat kepada sahabat qaribnya sedikit pun. Atas dunia dulu memang kaki ngeteh dua-dua orang ni. Pas subuh ngeteh, tengah hari ngeteh, pas asar ngeteh, lepas maghrib ngeteh, pas isya ngeteh, tak ada orang lain. Dua orang ni ya naik motor dua-dua orang. Mana kedai semua ada. VM nombor 1. Kan? Dengan Suhailah Bistro. Oh, muka dia ya dua-dua orang. Esok akhirat dia tak peduli pun. Dua-dua orang ni dia tak peduli, tak ambil kisah pun tuan-tuan. Ni Allah kata dalam Quran. Sahabat karib tak peduli dah sahabat karib dia yang lain. Karib tu qarabah, qarib, dekat. Dekat sungguh. Sahabat yang paling dekat sekali. Pun tak peduli dah sama-sama mereka di akhirat esok. Kerana apa? Kerana masing-masing duk risau dengan diri masing-masing. Tempat masing-masing di mana aku ni. Hak Allah janji dulu dah berlaku. Agak-agak aku dalam syurga ke dalam neraka ke. Jadi tuan-tuan, bila kita di atas dunia ni, kita dah baca benda ni tuan-tuan, kita kena buat persediaan daripada awal. Jangan nak bersedia waktu di sana nanti baru nak bersedia. Nah, jangan kita jadi orang-orang yang rugi. Sebab itu atas dunia ni berusahalah dengan amal perbuatan sebanyak-banyaknya supaya kita akhirat esok bangkit jadi orang yang senang lenang. Kata Nabi, 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arasy Allah Ta'ala hari di mana tiada naungan melainkan naungan Allah. Iaitulah yang pertamanya, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Seorang pemuda yang hidupnya dihabiskan pada jalan Allah. Seorang sahabat, seorang lelaki yang bangun di tengah malam menangis tentang dosa-dosa dia kepada Allah. Keluar air mata dia. Ini. Nah. 3 lagi tak ingat. Cukuplah yang tu saja pun tak apa dah. Nah, motivasilah pada kita semua. Yang tu saja pun buat alhamdulillah insya-Allah. Suka tengok masjid. Nah. Suka lalu tengok masjid majlis ilmu. Allah, berasa susah hati kalau tak dapat pergi masjid. Tengok ada majlis ilmu. Sekarang ni nak majlis ilmu pun lagi mudah tuan-tuan sekalian. Senang lagi. Ada Facebook. Lah ni pengajian online cukup banyak. Pengajian online cukup banyak. Sama ada kita nak buka tak buka, ya tu je. Malah dengan rajin tu je. Boleh buka. Macam tuan guru saya di Kedah tu, dia buat pengajian sebelum subuh 5.30. Buka kelas pengajian 5.30. 3,000 orang dengar tuan-tuan online. Makna 3,000 orang bangun sebelum subuh nak dengar mengaji. Lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat duduk dalam majlis ilmu. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu macam tu, janganlah pakai kain gombang saja. Baju tak pakai, apa tak pakai kan, tapi duduk dengar ilmu. Tak boleh macam tu. Kita pakai baju eloklah. Duduk bersila depan Facebook tu, depan handphone tu kan. Buh lebih lembek satu sambil dengar kuliah. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Kita azan dulu, kita sambung sikit lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sallallahu Tamah salat qaim Muhammadin Rasulullah Ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'ada. Baik. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maka apabila sangkakala telah ditiup, tidak ada nasab di antara mereka pada hari itu, dan mereka tidak saling meminta. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya sedang mereka saling memandang. Artinya,
Seseorang tidak akan menanyakan keadaan saudaranya padahal dia melihat dengan matanya sendiri akan saudaranya masing-masing. Tu dia. Tak tertanya tuan-tuan sekalian esok di akhirat. Walaupun kawan, rakan, qarib, sahabat handai, adik-beradik sendiri pun tak tertanya. Walaupun duduk depan mata, tak tanya. Terlalu sibuk dengan hal diri masing-masing. Firman Allah, wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka mendapat pertolongan. Artinya, seseorang tidak bisa menolong kerabat dekatnya dan tidak ada pertolongan lain yang datang kepadanya. Illa man rahimallah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Maksudnya, pada hari itu yang boleh membawa manfaat hanyalah rahmat Allah terhadap makhluknya. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Artinya dialah Allah yang maha perkasa, pemilik rahmat yang luas. Hari itu, hari kiamat tu, yang boleh tolong rahmat Allah ya. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Terselamat daripada api neraka dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh kita masing-masing. Sebab itu atas dunia ni buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, walaupun kebaikan itu hanya buang tai cicak dalam masjid ataupun membuang kayu yang mengganggu di jalanan orang ramai. Itu dia. Ada kitab ditulis oleh para ulama, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu menganggap kecil akan sesuatu perkara yang baik itu. Walaupun benda tu kecil, buat, berkemungkinan kita masuk syurga dengan rahmat Allah disebabkan amal tu. Bukan Allah tengok pun sembahyang kita, puasa kita, zikir kita, apa yang kita buat. Tapi kalau kita tak buat zikir, sembahyang, puasa, confirm neraka. Kalau kita buat, belum confirm syurga. Itu dia punya sifir dia. Kalau kita tak beramal, confirm neraka. Kalau kita beramal, belum tentu syurga. Sebab nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Sekurang-kurang orang masuk syurga, seorang penzina perempuan yang sepanjang hidup berzina, tiba-tiba nak bertaubat pada Allah, ambil air, bagi minum seekor anjing yang lapar ya. Dia dahaga. Dia nampak anjing tu dahaga, dia ambil air dalam kasut dia, bawa naik bagi minum anjing tu. Anjing tu minum habis air tu, dia tak boleh minum. Lah kali dia mati, tak dapat minum dahaga. Allah masuk dia dalam syurga dengan sebab dia kasih kepada binatang tu je, tuan. Tu dia. Ada orang rajin semayang, puasa, bayar zakat, buat baik dan sebagainya, pi haji, pi umrah, tiba-tiba kurung kucing, tak bagi makan sampai mati. Allah masukkan dia dalam neraka disebabkan dosa dia kurung kucing tu. Allah tak tengok pun haji dia, umrah dia, semayang dia, puasa dia, apa dia pun Allah tak tengok. Tengok? Nak masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tapi amal kita ni macam mana atas dunia tak payah buatlah macam tu. Kalau tak buat, confirm neraka. Habis macam mana? Kena buat. Sebab yang tu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Kan? Rutin harian hidup kita di muka bumi Allah ni, kita kena taat perintah Allah. Tak boleh tak taat. Sebab Allah Ta'ala yang buat kita. Allah suruh kita buat benda hak dia suruh. Melalui lidah Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam. Kita kena buat. Tapi kita masuk syurga bukan dengan amal kita. Ada orang dia nak masuk syurga, masukkanlah aku ya Allah dalam syurga dengan amal yang aku buat. Lempak masuk neraka. Ingat amal hang tu bagus sangat. Amalan seluruh makhluk Allah ni kalau beramal 24 jam pun tak ada kesan sikit pun pada kedudukan diri Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Yang terkesan makhluk. Allah sikit pun tak tercuit sikit pun. Maha kaya Allah Taala tak berkurang sedikit pun. Kemuliaan Allah Taala takkan kurang sikit pun. Kalau semua makhluk tak mau beribadat kepada dia. Kalau semua makhluk beribadat pun tak tinggi darjat Allah. Tetap macam tu aja. Darjat Allah Ta'ala tidak ada makhluk yang boleh mengukur sejauh mana ketinggiannya. Sebab itu nama Maha. Maha ni, Maha, tak ada ukuran kan? Tak ada ukuran nama Maha ni. Jadi, sebab itu, kita jangan sombong dan kita jangan takabur bila beramal. Jangan berasa kita ni duk beramal. Kita kena rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meredai kita. Seterusnya ayat 43 hingga ayat 50 ni secara rumusannya Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita tentang siksaan bagi orang-orang musyrik pada hari kiamat. Antaranya yang kita boleh sebut di sini ringkasnya firman Allah Taala, "Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun, afasihrun hadza am antum la tubsirun." Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?" Kerana itulah Allah Ta'ala berfirman di sini, "Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun." Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu kamu selalu meragu-ragukan. Dikatakan orang-orang kafir ini mereka diheret di dalam neraka dan malaikat memukul mereka dengan palu dari besi hingga otak akan terbuka sehingga dituangi pula air mendidih hingga mengujur ke badannya sehingga usus yang ada di perut ikan pun meleleh, di perut pun ikut meleleh sampai kedua kakinya pun ikut meleleh. Ada orang tanya, habis kalau badan kita macam ni tak dan tuang, hilang dah badan kalau kecil macam ni dah. Akhirat esok Allah Ta'ala akan besarkan badan kita. Orang-orang yang jahat ni Allah Ta'ala akan besarkan badannya supaya dia merasai sakit perik sesungguh-sungguhnya. Kalau Allah biarkan badan kita macam suara matang lagu ni, orang Melayu hidung penyek lagu ni, lempak tak ada seminit, hilang dulu tu je, hancur terus dah. Nak rasa apa? Kan? Ada orang tanya, maka Tok Guru jawab lagi tu. Allah akan besarkan tubuh badan kita. Sebesar-besar makhluk Allah Ta'ala akan besarkan supaya kita dapat merasai. Bukan kita kita pula. Kan? Walahiyazbillah min zalik. Sebut kita pula. Kan? Supaya orang-orang kafir itu mereka dapat merasai bagaimana periknya mereka atas dunia dulu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau nak menerima percaya kepada hari kiamat,
hari pembalasan ini. Ini ayat 42 tadi sampai ayat 50 tu khusus menceritakan tentang siksaan bagi golongan orang-orang yang musyrik pada hari kiamat. Jadi conclusionnya tuan-tuan sekalian, orang-orang kafir ni mereka akan mendapat siksaan yang tidak terperi sakitnya. Dikatakan orang-orang kafir ini adalah bahan bakar api neraka yang membakar. Mereka ini menjadi bahan bakar api neraka bagi membakar orang-orang beriman yang melakukan dosa kepada Allah. Itu. Orang-orang beriman yang tak bertaubat kepada Allah Ta'ala dilempar masuk dalam neraka. Dan bahan bakarnya di kalangan manusia dan jin. Manusia tu apa? Orang-orang kafir. Dan jin tu apa? Jin kafir. Jin masuk syurga juga. Ya, jin Islam masuk syurga juga. So nak tengok jin, tunggulah dalam syurga. Macam mana rupa jin. Kan? Tengoklah ni lari. Kan? Kita kata hantu. Kan? Kan? Rupa jin ni huduh tuan-tuan. Rupa jin ni huduh. Dia tak macam kita. Kan? Malaikat lain. Malaikat dia boleh berupa orang cantik. Berkemungkinan dalam masjid ni ada seorang dua malaikat. Kita tak tahu. Kan? Ada tuan-tuan kenal semua kah ada dalam ni? Ada mungkin seorang dua kita tak kenal semua pakai pelitup belakang kan. Mana ada kenal kan? Tak ada malaikat mai duk check tengok. Ini regular customer ni. Ini mangkuk ayun ni. Ini karut ni. Itu kan. Bahaya kan? Wallahu a'lam. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, surah Ad-Dukhan yang kita baca pada hari ini, yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia. Allah nak tegaskan pada kita bahawa setiap penciptaan apa yang Allah Taala cipta di atas dunia ini bukanlah suatu perkara yang sia-sia dan main-main. Ada maksud-maksudnya yang tertentu yang perlu kita yang hidup ini fikirkan apakah hikmah di sebalik penciptaan Allah itu. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang siksaan api neraka yang amat dahsyat bagi orang-orang yang kafir, golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lepas pada ni kita masuk ayat yang seterusnya 51 hingga 59. Tolong tanda dia takut terlupa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صوتكم رحمكم الله صلاة الجماعة رحمكم الله